Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kita berjumpa, kita sambung kuliah kita berkenaan dengan list. Okey. So, sebelum ni kita tahu berkenaan dengan array. Okey. So, sayangnya adalah tetap, tak boleh berubah. Okey, tak boleh berkurang, tak boleh nak ditambah. Tetap. Okay. Tetapi kalau kita gunakan dynamic array ni kita dah pernah gunakan array list. Array list ni adalah dynamic array. Okay. Okay. An array has a fixed size. Okay. An array has a fixed size. Size yang tetap, yang telah ditentukan. Okay. So tak boleh nak, contoh kalau you buat array size 10. So 10 lah sampai kesudah pun. Okay. Tak boleh nak tambah menjadi 20. Okay. When array become full, move its contents to a larger to a larger array. Ini adalah satu lagi kaedah. Okay, kalau array tersebut penuh, kalau you nak guna juga, you kena move, you kena copy kepada array yang lebih besar. Create a new array, okay, as for example twice the current size. For example di sini nak tanya sekarang ni dekat UR keluar slide kan? Ya, sir. Okay. Sekarang ni contoh, sekarang ni ada kita tengok apa ni? Original array ada saya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Saya ni adalah 5. Original array ada set adalah 5. Kalau di sini 1, 2, 3, 4. So, nampak? Kalau array ni dah penuh, okay, you akan create satu lagi array yang kalau ikut di sini dia kata twice the current, create a new array twice the current size. So sini 5. So kalau you create satu lagi array, okay, yang besar, so you gandakan 2 kali ganda. So kalau 5 sini, so you akan jadikan 10 untuk you nak masukkan data. Sebab sini dah tak boleh nak masuk data lah. Kalau dah penuh data di sini tak boleh nak masukkan data. So salah satu solusi penyelesaian, you all kena create satu lagi array yang lebih besar, yang 2 kali ganda daripada original size array. Copy data from original to new location. You copy data kat sini, masuk di sini. So masuk copy. Kemudian the new array now become the current. The new array now become the current array. The new array ni yang inilah yang larger array akan menjadi current array. Maksud kalau aku masukkan data akan berlaku di array yang larger array ni. Bukan yang di sini. Sini sebab dah penuh dah original array. Okay. Okay, dynamic expansion of an array copy the array's content to a larger second array. Ini yang saya sebut tadi lah. Kemudian, okay, sekarang kita tengok dalam interface list. Okay, dengan menggunakan method add. Add x ni adalah elemen atau data yang kita nak simpan. Okay, add x method adds new item x at the end of the list. Okay, contohnya assign x at n. Bermaksud dia akan tambah di belakang seperti mana yang you tengok di sini. Mana dia? Ni. Mana dia? Ni. Bila you add b, so dia akan tambah selepas b. Bila you add c, dia akan tambah selepas b. So bermaksud dia akan jadi indeks yang terakhir. So dia akan jadi data yang terakhir. Dia akan, okay, itu maksudnya. Assign x at the end, yang dia akan masukkan di belakang. Increment size of list by 1. So dia akan increase by 1 automatically bila you gunakan method add. Add index x, apa maksudnya? Ini satu parameter, ini add yang ada 2 parameter. So maksud you akan masukkan nilai berdasarkan kepada indeks yang you berikan. Okay, method adds new item x in mid list in add position index. Requires shifting ahead from last element until element at index. So maksud bila berlaku kemasukan data, so you kena lakukan shifting ataupun anjakan ke kanan. Assign x at index. Maksudnya you akan masukkan nilai x pada index yang di sini. Okay, increment size of list by 1. Setiap kali kemasukan data akan berlaku size increment by 1. Nampak? Ini adalah yang dalam data structure ni. Okay, dalam data structure. Contoh katakan apa ni?
kita nak masukkan apa ni, kita nak masukkan color. Okey, kita nak masukkan color, kita nak masukkan color pada indeks, kita nak masukkan color pada indeks berapa ni? Kalau ikut di sini kita gunakan this method lah, this method. Okey, maksud di sini ini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita nak masukkan color pada indeks 2. Okey, kita nak masukkan color pada indeks 2. So sebelum ni indeks 2 mempunyai item, mempunyai elemen dot. Okey, dot. Okey, mempunyai elemen dot. Sekarang ni bila you akan buat color, dia akan masukkan pada indeks 2. So dot dengan hal ini akan berlaku shifting, akan berlaku anjakan ke kanan. Bila berlaku anjakan ke kanan, dia akan ditambah 1. Maksud dot daripada indeks 2 menjadi indeks 3. Ali daripada indeks 3 menjadi indeks 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nampak? Daripada indeks 3 menjadi indeks 4. So ni adalah shifting to the right. Tapi bila you all gunakan X, you all tak perlu fikir berkenaan dengan shifting proses. So sebab dia akan buat secara, dia dah dibuat dalam method S ni. Remove must shift existing, must what? Remove kita nak hapuskan data, must shift existing entries to avoid gap in the array. Okay. So except when removing last entry. Apa maksudnya? Must shifting existing entry to avoid gap in the array. Saya fikir benda lain ni. Must shifting existing entry to avoid gap in the array. Maksud kalau you all remove, dia akan ada gap ataupun ada ruang. So nak elakkan dia ruang, you kena membuat shifting. Kalau kita add tadi, kita akan melakukan shifting to the right. Tapi kalau you all, katakan you all nak delete color. Bila you all delete color, akan ada ruang kosong ataupun gap antara bob dengan dot. So nak elak tu, you all kena buat shifting to the left. Anjakan ke kiri, to the left. Okay. Dot akan ambil alih tempat color, Halid akan ambil tempat dot. Okay. Itu maksudnya. So dia akan decrease by 1. Okay. Method must also handle error situation when position specified in the remove is invalid. Method must also handle error situation. Apa maksudnya? When position specified in the remove is invalid. Contohnya apa ni? Contoh katakan sini, you ada apa ni? Tak boleh kita tengok ni. When remove is called and this and delete is empty. Okay, ini adalah situation yang you kena handle. Okay, scenario yang you all kena handle. Contohnya, when position specified in the remove is invalid. So, kata apa maksudnya? Okay, apa situasi yang you kena handle sini? Yang pertama adalah when position specified in the remove is invalid. Katakan you nak remove, you nak remove berapa ni? Sini dia punya indeks berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakan you nak remove John. You buat remove John. Ada tak John di sini? Tidak ada John. So bagaimana you nak handle situasi berikut? Ataupun you nak remove 6. You nak remove 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni tak wujud ni. Yang tadi kita nak remove John. John tak wujud. So bagaimana you nak buat? You kena handle situation. Ataupun you nak remove 6. 6 ni pada indeks 6 tidak ada data. So tak boleh nak remove lah. So bagaimana you all nak handle situation tersebut? Okay. When remove is called and the list is empty. You nak remove tapi tidak ada data dalam list. Ini ada data lah. Tak ada masalah. Kalau tidak ada data dalam list, bagaimana you all nak handle situation tersebut? Invalid call returns null value. Ini apa ni? Contoh tadi you nak remove John tapi John sini tidak ada. So bagaimana you nak handle? Okay. Kemudian dalam kes ni yang kita nak remove data yang wujud di dalam list. Contoh kita nak remove Bob. Okay, bila kita remove Bob,
Sekarang ni yang ni kita ada Alice, Bob, Kayla, Doc and Haley. Sekarang ni bila kita nak remove Bob, Kayla akan go to the left. Ini pun akan Doc pun akan pergi ke left, Haley pun akan ke left. Maksud ni adalah shifting to the left. Kalau you tak buat shifting to the left, maksud akan ada satu gap antara Alice dengan Kayla. So that's why you kena buat shifting to the left. So bila you panggil remove ni, so Java developer dah buat siap-siap untuk you dari segi shifting process. Okay, you all tak perlu fikir pasal shifting process, tapi you all kena tahulah bagaimana prosesnya, proses berlaku. Remove box ataupun you buat remove satu. You nak remove data yang disimpan pada index 1. Okay, maksud kalau penambahan data kena buat shifting to the right. Kalau delete data, you kena buat shifting to the left. Kalau you gunakan kaedah manual lah. Tapi kalau you gunakan method add atau remove, you tak perlu fikir benda tu. Sebab benda tu dah dibuat oleh Java developer. Okay. Apa ni? Oh. Okay, kita tengok ni. Sekarang kita nak gunakan array list. To create an array list object, okay, array list bermaksud array yang kita boleh expand. Size-nya kita boleh expand berdasarkan kepada data yang kita nak masukkan. Okay. Ini adalah kaedah untuk kita nak menggunakan array list. Saya ingat you all dah belajar kot masa saya ajar itu. Okay. To create an array list, so dia kena ada ni array list ni. Array list, element type, jenis data, then variable, new array list. So you kena ingat yang ni you kena letak tau. Array list, nampak array list, A huruf besar, L huruf besar. Yang ni you kena letak less than and greater than simbol ni. Simbol less than dan simbol greater than. Integer, bukan you tak boleh letak int. Dalam ni, di dalam ni mesti kena letak apa ni? Mesti kena letak nama kelas. Dalam kes ni integer ni adalah kelas. String pun ada kelas, student pun ada kelas. Mesti kena letak nama kelas. Okay, nama kelas dia akan bermula dari huruf besar. Okay, num list, new array list, integer. Nampak? Ada beza tak? Okay, array list. Kalau you all buat yang biasa, apa yang saya buat? Apa yang saya dah buat? Okay, sekarang ni keluar apa dekat you all punya screen? Slide, sir. Okay, slide. Kalau yang tanpa menggunakan, kalau yang kita guna ini lah, saya gunakan yang ni, integer ni. Selalu kalau kita tanpa menggunakan array list, kita buat apa ni? Kita buat integer, kemudian kita tentukan size, katakan 10 kan, int. Kemudian ni silap ni. Ini kemudian katakan num list, nampak num list equal to new int 10. So size-nya, maximum size adalah 10. Kalau kita buatkan sama juga untuk string. Kalau student kita buat student. Kemudian kita gunakan students. Kemudian new student. Kita buat 10 katakan. Nampak? Ini kita bukan Okay, ini kita menggunakan array biasa, bukan array list. Okay, you all tengok beza dia. Beza antara num list di sini dengan num list di sini. Ini digunakan array list. Array list integer ni nama kelas. Kena letak ni less than dengan greater than kena letak. Dalam ni adalah nama kelas. Okay, num list kalau integer, kalau double di double. Kalau apa ni float. Okay, kena bermula dengan huruf besar. Kemudian new array list, kemudian integer. Kemudian
harus diingat kena letak apa ni penutup dan pembuka kurungan ni. Nampak? Ini kalau yang array yang biasa yang macam ni. Kalau array list sebegini. Kemudian student, kita gunakan array of object. Okey, ini kalau array of object untuk array list kita gunakan array list student. Nama kelas, nampak nama kelas. Yang ni yang you all kena buat nanti dalam projek. Student equal to new array list student. Sebab selalunya di sini dengan di sini samalah. Kalau integer, sini integer, string, string. Ini tanpa menggunakan array list. Ini tanpa menggunakan array. So you all boleh tengok perbezaan. 6 list sini dengan 6 list di sini. Students di sini dan student di sini. Maksud sini adalah fixed size yang telah ditetapkan 10. So nak besar lebih besar dari 10 tak boleh lah. Kalau you all ada 12, you all ada 11 student tak boleh guna dah. Okay, tak boleh guna 11 student sebab size adalah 10. Tapi kalau you gunakan array list, you boleh extend sampai unlimited. Okay, unlimited. Dia tak constraint kepada size. Okay, ini adalah array list. Kemudian okay, contoh ini once the array list object is created, you can invoke all. Invoke ni maksud panggil lah, panggil. You can invoke, you can panggil all the operation by calling the related methods. Okay, nampak? 6 list ini semua saya buat okay, so sekarang kita tengok. Saya nak vektor ni saya tak mau ajar lah, vektor ni jarang kita guna. Okay, array list. Sekarang ni saya nak bawa you all kepada coding array list ya. Mana dia? Ni array list. Ni adalah array list. Nanti kita akan tengok bagaimana you all nak buat benda ni. Vektor. Saya skip lah vektor ni. Okay, linked list. Nanti kita akan tengok. Okay, ada beberapa slide ni. Linked list, linked list, linked list, linked list. Beda. Okay. Okay, sekarang saya sempat habis benda ni. Okay, sekarang ni saya nak bawa kepada NetBeans. Okay. Okay, sekarang ni Azmira, sekarang dekat you punya screen keluar apa? NetBeans sir. NetBeans Ya. Okay. Okay, sekarang ni tengok sekarang ni keluar ni kan? Keluar apa? Keluar slide. Okay, yang ni sekarang ni saya gunakan data yang ni. Data yang ini digunakan student data yang ni saya realiskan dalam bentuk coding yang complete. Bentuk yang lengkap. Di mana dia? Okay. So saya buat satu projek barulah, list projek ni saya akan bagi kat you all. Okay, list projek. Sekarang ni keluar NetBeans kan, Azmira? Ya sir. Okay, NetBeans Betul NetBeans? Ya betul NetBeans. Okay. Sekarang ni tengok saya buat dalam kelas test list mana satu. Test list underscore satu lah. Okay. So kita tengok, tadi saya nak gunakan 6 list yang kita buat tadi. 6 list, array, nampak? Ada masalah tak kalau saya dekatkan? Ada error tak? Cuba run. Tak ada error. Boleh lah, you all nak dekatkan tapi better jauhkanlah, senang kita nak baca. Okay, tak ada masalah. Array list integer 6 list equal to new array list integer. Okay. So katakan first kali kita 6 list yang nampak 6 list. Nak masuk data, so masukkan 10. Okay, 10. Okay, ini saya run dah. Nanti kita akan tengok dia punya ni. Saya akan okay. Okay, ini dia punya. Okay. Sekarang nampak nampak output sekali ke Azmira? Ya sir, nampak. Okay. Okay, kita rest 5 minit, 5 saat.
Saya nak pecahkan video. Okey, kita sambung. Okey, sekarang ni saya create release untuk nilai integer. Nampak nilai integer. So mula saya masukkan 10, kemudian saya masukkan 12. Okey, so kalau nak tentukan size kalau kita tengok sini, kita tahu lah size nya adalah 2 sebab kita tahu ada 10 data kan, 10 dan 12 ada 2 data. So maksud dia adalah size nya adalah 2 ni. Dalam kes ni, okay, kalau you all nak tahu sebab sort 6 list dot apa dia keluarkan size. Okay. So bila saya run, saya buat ni lah, saya buat ni size 6 list. 6 list. Okay, nampak? So bila you tengok sini, okay, so mula kita masukkan 10, kita masuk 12, ni dah integer 10, 12, kemudian size 6 list. Bila you tengok sini, so size nya ada berapa? Yang ni, so dia akan refer di sini. Size adalah 2 sebab kita hanya ada 2 data dalam ataupun 2 elemen dalam list 6 list. Okey. So nampak bagaimana saya nak print data, saya nak display data dalam list, dalam array list itu menggunakan, nampak. Ini pun you dah belajar kan, tadi saya tunjuk di slide yang awal. Ini adalah nak tentukan size, so dia akan ulang berapa kali. Kalau size ni adalah 2, so dia akan ulang, dia akan repeat, dia akan loop sebanyak 2 kali. So 6 list.get i, get kosong masuk 10 tadi disimpan pada indeks kosong. Get kosong dia akan display 10. Okey. Kemudian bila i plus plus i menjadi 1, so dia akan buat 6 list.get 1. Get 1 masuk 12 ni disimpan pada indeks 1, pada indeks 1. So dia akan display. Okey. So sekarang ni tengok satu lagi, set. Set ni saya nak buat apa? Set ni saya nak ubah. Okey, saya nak ubah nilai. Okey, saya nak ubah nilai, saya nak update nilai. Saya nak change 12, 11. Sebelum ni 10 disimpan pada indeks kosong, 12 disimpan pada indeks 1. Sekarang ni saya nak ubah, saya nak update 11, saya nak update 11 okey pada indeks 1. Bermaksud saya nak ubah 12 kepada 11. So you gunakan method set. So bila you buat macam ni, change 11 at index 1. Nampak? Bila you all dah implement benda ni, okay, so bila kita print sekali lagi, dia akan jadi 10, 11. 12 ni telah ditukar kepada 11. Okay. Itu berkenaan dengan 6 list. Okay. Itu yang pertama. Bermaksud array list yang mempunyai nilai integer. Sekarang ni kita tengok pula array list yang hanya ada nama. Okey, yang ni. Dalam kes ni nama. Okey, yang ni. Okey, kita fokus kat sini. Benda ni semua saya ambil daripada slide. Saya ambil daripada slide. Okey. Sama array list, string, names, equal to new array list. Okey. Nampak? Yang ni pun tak ada masalah. Dia tak ada error pun. Nak bezakan pun tak ada masalah. Okey, Okey, terpulanglah. Kalau you run pun tak ada masalah, sama je. Okay, sekarang kita tengok 6 list kita dah settle. Sekarang kita tengok names, array list yang mempunyai data yang berjenis string. Name at Ali. Ali akan disimpan pada indeks kosong. Okay, Ali akan disimpan pada indeks kosong. Kemudian di segmen untuk apa pula? Sekarang ni kita nak masukkan Abu pada indeks kosong. Bila Abu dimasukkan pada indeks kosong, Ali akan berlaku anjakan. So Ali daripada kosong akan disimpan pada indeks 1. Insert Abu at indeks kosong. So Ali akan dipindahkan, akan move kepada indeks 1. So bila you buat display name, okay, ini dia display name. Okay, sama juga.
name.size. Kita nak tentukan dia punya size dia. So size adalah 2 sebab hanya ada 2 saja, iaitu Abu dan Ali. So bila you all display, dia akan keluar Abu dan Ali. Sebelum ni Ali disimpan pada indeks kosong, tapi bila you add Abu berdasarkan kepada nilai indeks kosong, so Abu ni akan menjadi item yang pertama dalam array list bagi names. Okay. Kemudian apa lagi? Apa lagi ya? Apa yang saya tunjuk lagi? Tengok, play around with list name, with array list name lah, array list. Get one. Sekarang kita tahu nilai disimpan pada Abu disimpan pada indeks kosong, Ali disimpan pada indeks 1. Berdasarkan this statement lah. Berdasarkan this statement, Abu disimpan pada indeks kosong, Ali disimpan pada indeks 1. Sebab Ali ni akan berlaku shifting to the right. Okay, sebab Abu dimasukkan pada indeks kosong. Okay, so names ni adalah names. Get one. Get one, so dia akan display apa? Dia akan display Ali. Play around with this name, inilah. Tengok ni. Name.getOne, so dia akan display Ali. Sebab Ali simpan pada indeks 1. Name index of. So you all nak dapatkan nilai indeks bagi item Abu ataupun bagi elemen Abu. Abu simpan pada indeks kosong. So dia akan display kosong. Okay, pada indeks kosong. Okay. Kemudian remove. Nampak? You nak remove apa ni? You nak remove 1. Remove 1 maksud you nak remove Ali. Sebab sebelum ni kita ada 01. So you nak remove Ali. Bila remove Ali ni, dia akan return nilai. Remove ni dia akan return nilai. So dia akan return nilai berdasarkan kepada indeks. Remove 1 maksud dia akan return Ali. Dia akan return Ali. Okay. Jangan confuse lah. Remove ni dia akan return nilai. Remove ni dia akan return nilai yang disimpan berdasarkan indeks yang kita nak remove. Okay, indeks 1 itu Ali, so Ali akan remove. Okay, kemudian SOP name, okay. Name.index Ali. Index Ali sekarang ni bila Ali dah remove, kemudian you nak cari Ali, memang Ali tak wujud lah. Ali dah tak wujud sebab you dah remove Ali ni. You dah remove Ali pada kedudukan 1 ni, pada kedudukan indeks 1. So you nak cari data yang tak wujud dalam array list, so dia akan return negatif 1. Okey. Itu names. Okey. Itu adalah names. Kemudian kita nak tengok pula kepada tadi kita tengok contoh berkenaan dengan array list yang berkenaan dengan primitive data type, itu integer. Kemudian kita tengok kepada kelas yang biasa, iaitu string, array list yang ada string. Sekarang ni kita nak tengok array list yang boleh menyimpan a list of object. Okay, a list of object maksud student. Okay, maksud student ni. Student ni adalah nama kelas. Okay, student ni adalah nama kelas. Okay, student ni adalah nama kelas. So bila you tengok di sini, students.add, okay, new student city 1001. Apa maksudnya? Ini ada 2 kaedah saya buat lah. Ada 2 kaedah. Okey, ada 2 kaedah. Okey. Okey. So bila kita tengok di sini, array list to student. Student datang dari mana? Student ni adalah kelas student yang saya buat. Ini adalah kelas student. Nampak dalam ni ada kelas student. Kelas student, so dalam kelas student ni kita ada 2 data yang 2 jenis data yang disimpan, iaitu name yang berjenis string, metric number adalah bentuk integer. Okay. So bila dia buat seperti berikut, students.add, so dia adalah student adalah berjenis array list, students.add new. Itu saya dah tunjuk dah, ada 2 kaedah kita nak simpan data dalam array list. New student ni apa ni? City dan 10,001. City ni adalah nama, 1001 ni adalah metric number. So maksud dia akan panggil constructor bagi kelas student, akan panggil
akan panggil konstruktor bagi kelas student yang ada dua parameter. Satu berjenis string, satu berjenis integer. Di mana dia akan panggil inilah. So konstruktor kita tahu gunanya untuk kita nak simpan data dalam objek lah. Dengan kata yang mudah tapi benda tak tepat. Okay, kita nak simpan data dalam objek. Ini adalah objek pertama. Objek pertama mengandungi Siti dan 101. Kemudian objek yang kedua adalah yang mengandungi data berkaitan dengan John. Ini yang inilah yang biasa. Okay, so konstruktor memang begitu penting. Okay, untuk kita nak simpan data. Okay, so bila you buat student size, kita gunakan nampak students.size. So kita tahu ada dua record. So dia akan return apa ni? Student size. Student size ni adalah yang ni, student size ni. Okay, so apa dua ni? Dua ni adalah result bagi students.size. So ada dua student. So nak display sama aja. Nak display. Okay, kita gunakan mana ni? Yang ni samalah. Sebelum ni kita gunakan name.size. Sekarang ni kita menggunakan students. Nampak? Students.size. Kita nak tahu bilang student adalah dua lah. Result ni adalah dua. So you nak display students.getI. Kena letak ni get name ni. Kena letak untuk nak display bagi array of object, bagi contoh sini adalah bagi kelas student, so you gunakan getter method. Okay, getter method. Kalau you all tak buat benda ni, contoh you buat saya copy, saya buat ini. Saya buat benda ni, saya buang benda ni. So dia nampak saya buat benda ni. Bila saya buang benda ni, apa yang akan keluar? Nampak dia akan keluar benda ni. Yang ni yang ni akan display yang ni semua ni. Ini untuk rekod pertama, ini adalah rekod yang kedua. Okay, rekod yang kedua. So kena tentukan. Ini adalah kalau you buat macam ni, dia bermaksud dia menyimpan menyimpan memory address. Memory address bagi student pertama. Kemudian yang ni pula, ini adalah memory address bagi student pertama. Memory address bagi objek student pertama. Yang ni pula apa ni? Memory address bagi student yang kedua. That's why you kena letak getter and setter method. Letak getter and setter method. Okay. So pentinglah benda ni. So bila you run, so you akan dapat balik. Okay, di mana dia? Okay, so you dapat student size ini lah. Okay. Kemudian satu lagi kaedah, kalau you tak nak gunakan kaedah new ni, okay, pada method add, sekarang kita tengok. Kita gunakan new, kita akan create object bagi kelas student dalam method add. Kalau you tak nak gunakan, you all boleh gunakan seperti berikut. Macam ni. Ini sama juga saya gunakan data. Di sini saya gunakan students. Okay. Tapi di sini saya gunakan pupils. Sama aja. Maksudnya murid. Okay, student. Okay, so pupils. Di sini tengok apa dia buat. Saya create satu object variable lah. Okay, object variable. Okay, pupil, new student, sama je saya buat. Saya gunakan benda sama, Siti dengan John. Nampak? Pupils, new student, Siti, kemudian people.x, people. Kemudian saya buat satu lagi. So benda ni sama je. Benda ni adalah sama dengan yang ni. Sama je yang ini. Okay, yang ini. Ini saya masukkan data. Apa beza dia? Ini saya gunakan objek terus masukkan ke dalam method add. Tapi ini saya gunakan apa ni? Object reference variable. Objek yang merujuk kepada variable yang merujuk kepada
kepada first record, kemudian second record. Kemudian saya create satu lagi, pupil. So saya masuk Siti, John dengan Black. So bila saya run, di sini pupil size. Di mana pupil size? Pupil size. So saya masuk 3 record, so akan ada 3. So bila saya display, gunakan ni, so you all boleh nampak lah. So saya harap you all boleh belajar lah benda ni. Okey, itu yang saya nak terangkan. Okey. Dah selesai. Kemudian apa lagi saya nak tunjuk. Okey, kemudian kita kembali kepada slide. Okey, sekarang ni kita ke slide ke, Azmira? Yes, sir. Okey, sekarang ni saya stop dulu. Kemudian saya invite lain sebab kita ada 1 minit je lagi. Tu tak sempat untuk kita habiskan. Okey, kita stop dulu. Kemudian saya akan invite you all lain.